E-publishing. E-publishing ataupun kata lainnya penerbitan elektronik. Penerbitan elektronik atau e-publishing merujuk kepada cara-cara yang pelbagai bagi penerbit atau orang lain untuk menerbitkan bahan-bahan bacaan seperti buku, artikel atau jenis literatur lain dalam bentuk kandungan digital. Segala bahan bacaan yang diperlukan juga tidak lagi perlu dicetak dalam bentuk fizikal seperti kertas. Penerbitan elektronik atau e-publishing ini boleh dilakukan dalam banyak cara. Sebagai contoh, pada masa ini format standard penerbitan e-book iaitu bacaan yang berbentuk buku digital boleh didapati dengan mudah dengan hanya memuat turun aplikasi-aplikasinya. Misalnya aplikasi Wattpad, Audible, buku Google Play dan Books. Aplikasi-aplikasi ini boleh dibuat turun melalui telefon pintar dan tablet. Perkembangan digital publishing, e-publishing ataupun penerbitan elektronik. Digital publishing merupakan pengembangan dari desktop publishing yang berkembang pada era 80 dan 90-an dan ia merupakan metod penerbitan yang menggunakan teknologi dan komunikasi. Ia merupakan pencetak media dalam bentuk digital dan bukannya dalam bentuk kertas seperti majalah, buku dan surat khabar. Jenis-jenis e-publishing. E-publishing terbahagi pada dua jenis, iaitu jenis yang pertama ialah versi tradisional media dan jenis yang kedua adalah new media. Versi tradisional media. E-publishing jenis ini merupakan media yang dicetak secara tradisional seperti buku dan majalah yang dikonvert ke dalam e-publishing seperti CD-ROM, e-book, electronic journal, online magazine, online newspaper dan portable digital format atau dikenali sebagai PDF. New media, e-publishing new media jenis ini adalah merupakan media baru yang sedang berkembang pada masa ini. Antaranya ialah blog, collaborative software, digital publication app, file sharing, mobile apps dan podcast. 3 pengaruh e-publishing pada penerbit. Yang pertama adalah aspek pensyaratan maklumat, yang kedua penyepaduan data dan yang ketiga adalah human computer interaction ataupun dipanggil sebagai HCI. Aspek penstrukturan maklumat iaitu 4 komponen utama. Yang pertama adalah organisasi maklumat, yang kedua adalah pelabelan maklumat, yang ketiga adalah sistem navigasi dan yang keempat adalah sistem carian. Organisasi maklumat iaitu ilmu dan seni tentang bagaimana menyusun, structuring, mengklasifikasi, classifying maklumat. Pelabelan maklumat, information labeling, merupakan pemberikan istilah yang dianggap sebagai perwakilan suatu atau sekelompok maklumat ataupun konsep. Pelabelan maklumat iaitu membincangkan cara membimbing pengguna web untuk berpindah dari satu maklumat ke maklumat yang lain tanpa kehilangan orientasi. Terdapat 3 jenis sistem navigasi yang paling biasa iaitu navigasi global, navigasi tempatan dan navigasi kontekstual. Sistem carian. Sistem carian menangani carian melalui enjin carian. Sistem carian juga menangani isu dalam mendapatkan maklumat seperti perkaitan, iaitu perkaitan dokumen yang ditemui, dan ketepatan, iaitu ketepatan dokumen yang ditemui, dan kedudukan hasil carian. Penyepaduan data. Perpustakaan sangat bergantung kepada sistem pemprosesan maklumat untuk menyokong operasi mereka dan pada peringkat itu, perpustakaan memproses data dan pengetahuan yang diwakili dalam bentuk pangkalan data ataupun dikenali sebagai database. Pangkalan data adalah asas transaksi berasaskan sistem. Dan ini juga berlaku untuk penerbitan digital ataupun e-penerbitan kerana ia adalah sumber pengurusan maklumat, maka ia juga diwakili dalam bentuk pangkalan data. Untuk itu, kita memerlukan sistem bersepadu antara pangkalan data perpustakaan yang menguruskan penerbitan digital ataupun e-penerbitan supaya lebihan maklumat diperlukan dapat dikurangkan. Tiada lagi pangkalan data yang berasingan dan yang terkecuali, supaya pengumpulan maklumat yang berkaitan tidak mengambil masa yang lama. Human Computer Interaction ataupun HCI. HCI ialah kajian tentang cara orang berinteraksi dengan komputer dan sejauh mana komputer dibangunkan atau tidak dibangunkan untuk interaksi yang berjaya dengan manusia dan bagaimana manusia dan komputer berinteraktif dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Sahila binti Muhammad Fazli. Nombor majlis 057969. Saya akan membuat tutorial atau menunjukkan cara untuk menggunakan salah satu aplikasi untuk e-publishing, iaitu aplikasi Wattpad. Saya akan menunjukkan tutorial penuh bermula dengan cara
menghasilkan akaun Wattpad untuk pengguna baharu. Yang pertama, pergi ke Google dan typekan Wattpad di bahagian carian. Selepas itu, tekan web Wattpad yang terdapat pada kedudukan paling atas dalam hasil carian tadi. Selepas itu, kita akan masuk ke dalam web Wattpad yang kelihatan seperti ini. Kemudian, tekan login di bahagian sudut atas kanan dalam page tersebut. Disebabkan kita ingin menghasilkan akaun baharu, pilih sign up. Kita boleh memilih sama ada ingin menghasilkan akaun Wattpad dengan menggunakan akaun Google sedia ada atau dengan memilih pilihan lain seperti Facebook dan email. Dalam video ini, saya akan menunjukkan contoh penggunaan email. Seterusnya, isikan username yang dikehendaki, email, kata laluan dan tarikh lahir. Apabila selesai langkah ini, tekan butang Sign up with email. Langkah seterusnya, kita perlu mengisi atau memilih preference yang disediakan oleh Wattpad. Setiap soalan dan pilihan yang disediakan terpulang kepada diri masing-masing. Juga boleh memilih 3 genre yang menjadi minat dan pilihan anda. Selepas itu, tekan butang finish dan itu merupakan langkah terakhir dalam penghasilan akaun Wattpad anda. Baik, seterusnya pergi ke profil anda. Untuk menukarkan background image dan juga profile picture, anda boleh pergi ke edit profile dan tekan change background image. Anda boleh memilih apa-apa sahaja gambar yang anda kehendaki. Dan seterusnya ia akan jadi seperti ini. Dan kemudian untuk menukarkan gambar profile picture, tekan juga di sini. Dan anda boleh pilih gambar apa sahaja anda kehendaki. Save change. Seterusnya, jika anda ingin orang lebih mengenal anda melalui Wattpad, anda boleh tambahkan add description tentang diri anda sendiri. Sebagai contoh. Dan selepas itu tekan save change. Kemudian langkah kedua, jika anda berkeinginan untuk menulis cerita untuk dibacakan oleh orang lain, anda boleh memilih untuk tekan right di sini dan tekan create a new story. Di sini juga anda perlu mengisi tajuk cerita anda, description atau sinopsis pendek berdasarkan cerita anda, main character dan kategori. Anda boleh pilih kategori thriller, fan fiction, fantasi atau apa-apa sahaja yang anda inginkan. Dan anda juga boleh menambahkan gambar apa-apa sahaja yang anda nak sebagai cover buku anda. Sebagai contoh, jadi anda boleh tekan skip. Baik, di sini anda akan masuk ke satu page untuk anda menulis chapter cerita anda. Sebagai contoh, di atas ini anda boleh meletakkan gambar atau video yang apa-apa sahaja anda nak berkenaan dengan anda punya cerita. Dan untitled part 1, anda boleh saja tulis part 1, chapter 1 atau apa-apa sahaja yang anda nak. Di dalam bahagian teks ni juga, tidak semestinya anda hanya perlu menulis, tetapi anda juga boleh menambah gambar, media atau video pendek. Tetapi di sini, dan anda boleh tulis apa-apa sahaja yang anda nak. Dan sebagai contohnya, saya akan tuliskan. Dan selepas itu, anda boleh save sahaja dan jadikan chapter ini sebagai draft anda. Tetapi jika anda ingin orang baca cerita anda dan ingin publish, anda hanya perlu tekan publish.
Dan seterusnya, selepas anda publish cerita anda ataupun anda berkeinginan untuk membaca cerita lain dalam bentuk buku digital dalam Wattpad, anda juga boleh cari di bahagian search. Dan jika anda ingin membaca cerita ini, anda hanya perlu tekan read. Dan jika anda tidak berkeinginan tetapi tajuk dan juga cover buku tersebut menarik minat anda hanya perlu save to library dulu, iaitu my library, which is library ini adalah private dan hanya anda yang mempunyai akses untuk lihat cerita-cerita yang telah anda simpan, dan kemudian anda boleh read. Dan jika anda ingin ke page utama semula, anda boleh tekan Wattpad di sini. Untuk anda akses ke dalam library anda untuk melihat cerita-cerita yang telah anda simpan, anda hanya perlu pergi ke profil anda dan juga tekan library. Dan seterusnya, anda juga boleh mencari apa-apa cerita yang anda nak di bahagian search, ataupun anda boleh tekan di bahagian browse dan memilih genre yang anda inginkan. Sebagai contoh, action, dan terdapat banyak pilihan yang boleh anda baca. Sebagai contoh, My Twist Erin. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Aisyah Sayyidah binti Engku Mahusain, nombor geometri 058844 dari kos Diploma Dakwah semester yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umairah Najihah binti Muhammad Sani. Nombor matrik saya 058095 daripada Diploma Dakwah. Baiklah, pada kali ini kami akan membentangkan tajuk My Mapping Tools. Peta minda ialah gambar rajah yang digunakan untuk menyusun maklumat secara visual. Peta minda adalah berhierarki dan menunjukkan hubungan antara konsep dengan bahagian keseluruhan. Ia sering dicipta di sekitar satu konsep, dilukis sebagai imej di tengah-tengah halaman kosong yang mana perwakilan idea yang berkaitan seperti imej, perkataan dan bahagian perkataan ditambah. Idea utama disambungkan terus kepada konsep pusat dan idea lain bercabang daripada idea utama tersebut. Peta minda ataupun dikenali sebagai mind map ialah proses mencipta peta minda ataupun mind mapping. Ia melibatkan sumbang saran ataupun brainstorming untuk mendokumentasikan atau mengolahkan idea yang berbeza dikaitkan dengan sesuatu konsep, kemudian meletakkan idea tersebut pada peta minda itu sendiri. Kegunaan peta minda. Oleh sebab peta minda adalah bercirikan maklumat secara visual dan pada masa yang sama memperlihatkan hubung kait antara kata kunci, maka maklumat dan info-info lebih mudah dibaca dan diimbas kembali berbanding nota berciri lainnya. Pengurusan peta minda menggambarkan bagaimana otak manusia menguruskan idea. Peta minda juga mudah dirujuk dan secara tidak langsung dalam mengukuhkan ingatan. Tujuan peta minda ialah dapat mencatat nota dengan mudah dalam merancang sesuatu seperti penulisan karangan, persembahan, ucapan, projek dan sebagainya. Selain itu, peta minda dapat mengingati sesuatu dengan mudah dan cepat, dan akhir sekali, peta minda dapat mengimbangi kegunaan otak kiri dan otak kanan secara serentak. Peta minda mempunyai pelbagai kepentingan. Antaranya kepentingan dalam menghasilkan nota, mengingat kembali, kreativiti, penyelesaian masalah, perancangan, pembentangan, penggunaan otak kiri dan otak kanan secara serentak dan mudah dalam membuat sinopsis. Baiklah, sekarang kita pergi kepada jenis-jenis peta minda. Yang pertama kita dapat tengok ialah peta buih, peta bulatan, peta buih berganda, peta pokok, peta dakap,
peta alir, peta pelbagai alir dan peta titik. Terdapat banyak jenis mind mapping tools yang disediakan, tetapi saya hanya menyerahkan beberapa mind mapping tools yang sering digunakan oleh kebanyakan orang. Yang pertama adalah Canva. Canva ni boleh didapati di dalam aplikasi ataupun website. Kalau kita tak download pun, kita tetap boleh gunakan dia dalam website. Just type www.canva.com.my. Yang kedua adalah PowerPoint. PowerPoint ni dia bawa Microsoft, so kalau beli laptop ke memang sudah tersedia, same as Microsoft Word. Yang ketiga adalah SimpleMind. SimpleMind ni dia tak ada dalam website, so kalau nak guna dia memang kita kena download aplikasi dia daripada Google Play Store ataupun daripada App Store. Seterusnya adalah tata cara penggunaan mind mapping tools. Aplikasi yang kami gunakan adalah SimpleMind. Langkah pertama, anda perlu memuat ruang aplikasi ini terlebih dahulu dalam perati pintar anda. Aplikasi ini hanya boleh didapatkan dalam Apple App Store bagi pengguna iOS dan di Google Play Store bagi pengguna Android. Setelah selesai memuat ruang aplikasi, anda akan dapati paparan salah satu peta minda pada skrin telefon anda seperti berikut. Langkah seterusnya, untuk menukar warna peta minda, anda boleh menekan simbol seperti mana ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah. Okey, jika anda lihat pada gambar rajah di bawah, ini adalah beberapa contoh warna peta minda yang disediakan dalam aplikasi ini. Untuk menaik sesuatu dalam mana-mana kotak yang disediakan, anda hanya perlu mengetik 2 kali atau double tap pada kotak tersebut dan menaik perkara yang ingin ditulis. Untuk membuat sebarang perubahan, anda boleh mengetik pada kotak yang anda ingin ubah. Dan seterusnya, untuk menambah cabang pada subtopik anda boleh mengetik pada simbol yang berikut. Simbol tambah. Langkah yang ketujuh, anda boleh mengarsip pecahan adik anda dengan menekan simbol yang ditunjukkan di dalam gambar rajah berikut. Dan yang terakhir, untuk kemudahan yang lebih banyak, anda boleh melanggan sebagai premium user dengan melakukan transaksi kepada aplikasi ini. Dapat disimpulkan bahawa strategi membuat catatan nota dengan menggunakan pita minda telah terbukti dapat meningkatkan pencapaian dan daya ingatan pelajar. Selain itu, selain daripada peningkatan pencapaian pelajar dalam ujian, kita juga dapati minat pelajar untuk mengulang kaji juga telah meningkat selepas diperkenalkan dengan kaedah membuat peta minda. Jika dibandingkan dengan masa pelajar mengulang kaji menggunakan peta linear, menggunakan nota bentuk linear. Terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Harap kalian dapat mengambil iktibar dan menggunakan maklumat ini sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.